kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi ini, pagi yang penuh barakah pada 1 Muharram 1445 Hijrah bersamaan dengan 19 Julai 2023 Masihi, yang mana kita mulakan pada hari pertama kita, hari pertama di tahun awal tahun yang baru, tahun Hijrah, dan kita mengikuti kita mengikuti taman-taman syurga. Mudah-mudahan dan kita memulakan hidup kita, memulakan tahun yang baru kita pada hari ini dengan taman-taman syurga ini. Mudah-mudahan kehidupan kita sepanjang tahun ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, pada hari ini insya-Allah Ustaz Abdul Hidayah akan menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Hijrah Menuju Taqwa. Hijrah menuju taqwa. Baik, sebelum saya nak berjumpa Ustaz Abdul Hidayah untuk menyampaikan ceramah beliau, izinkan saya untuk menyebutkan sedikit data ringkas berkenaan dengan Ustazah, insya-Allah. Baik, Ustaz Abdul Hidayah giat sebagai pendakwah, sebagai penceramah bebas, motivator, penulis, sebagai tekanan zakat, pusat pungutan zakat Mawi. Beliau berpengalaman sebagai kena jemputan di TV Al-Hijrah, Astro, di TV3. Antara rancangannya ialah Wanita Hari Ini dan juga Nona. Dan juga beliau juga menjadi kena jemputan di RTM. Antara rancangannya Selamat Pagi Malaysia, rancangan Fikrah, rancangan Forum Perdana Ahad Iwan, Forum Perdana Ihwan Islam. Beliau juga mengisi slot di Radio Salam FM, National FM, KLFM, dan juga beliau memberikan tazkirah di Klasik FM dan juga menjadi jemputan di Radio IPIN.FM. Beliau juga menjadi pensyarah jemputan di Al-Baghdadi dan juga beliau sebagai pengarah perusahaan di syarikat DRL Consultation. Beliau sudah berkahwin, mempunyai 3 orang anak asal dari Johor, dan juga beliau sekarang menetap di Maluri, Kuala Lumpur. Beliau berpendidikan ijazah sarjana model syariah Islamiyah Al-Azhar Mesir. Baik, sebelum tu bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Imam Khairul Aizat bin Muhammad Kaim untuk membacakan doa. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga kepada guru-guru kita yang ulama, orang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا فهما، اللهم زدنا نورا، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair diucapkan kepada Imam Akhirul Izzat di atas bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah daripada awal sehingga ke hujung, insya-Allah. Baik, sekarang ni kalau kita tengok ramai wanita daripada lelaki, itu ada mungkin akhir zaman sudah. Akhir zaman. Tapi mungkin insya-Allah lepas ni mungkin para ibu mungkin boleh ajak para suami lagi kan pujuklah. Pujuklah buatlah besar sekalipun, ajaklah mereka datang. Sama-sama bagi kita meraihkan majlis, meraihkan majlis taman syurga, kan? Kita meraihkan juga madrasah kita, madrasah Raudhatul Muttaqin kita, agar sama-sama boleh sama-sama mendapatkan manfaat. Kita boleh bawa balik satu manfaat untuk anak-anak dan keluarga kita, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Para hadirin dah bersedia belum? Sedia kan, insya-Allah. Celitkan mata, celitkan minda, sediakan apa-apa nota yang kita nak tulis, sediakan hati untuk kita mendengar apa sahaja yang akan disampaikan oleh Ustazah. Dan kita niat lillahi ta'ala, dan niat kita nak minta Allah tambahkan ilmu dalam diri kita yang sebanyak yang mungkin. Mudah-mudahan kita boleh mendapat satu manfaat yang untuk kita amalkan dan kita boleh sampaikan kepada kaum kita, insya-Allah. Baik, tanpa lagi masa lagi, saya ingin menjemput Ustazah Nurul Hidayah binti Khairudin untuk menyampaikan ceramah beliau dengan tajuk Hijrah Menuju Taqwa. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'a la yastajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya ni mudah lupa nama orang. Tadi dah tanya, nama siapa? Fauza. Masya Allah, terima kasih kepada MC. Saya rasa tak sesuai MC. Kita bagi dia host. Host program hari ini, Hijrah Menuju Taqwa. Terima kasih banyak-banyak, Masya Allah. Dan saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi surau Tuan Ramli bin Ibrahim yang telah memberikan ruang untuk kita semua bersama-sama pada hari ini. Dan juga tidak saya lupakan yang berusaha Ketua Muslimat Pengurusi Helwa Puan Rosma binti Mustajam. Masya Allah, terima kasih banyak Puan Rosma. Saya ingat lagi tahu jumpa Puan Rosma berapa tahun dulu, 4 tahun dulu. Ke ibu-ibu tak ingat saya sampai sini? Ingat, saya baik ingat. Kalau tidak nak berajuk dah. Ingat ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah seluruh yang beruniform AJK Helwa yang turut kita kata bekerjasama yang menyediakan kasui apa nama dia? Kasui gedi. Kasui gedi pun ada, kasui viral yang menyediakan air dan sebagainya semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua tergolong daripada golongan orang yang betul-betul hari ini berkumpulnya di Raudhatul Muttaqin. Madrasah ini namanya sangat bagus, sangat cantik, iaitu madrasah, iaitu tempat yang mana dididik ahlinya untuk menjadi taman-taman orang yang tak perasan apa maksud muttaqin tu. Taman orang yang bertakwa. Tu sangat cantik dan kena sangat dengan tajuk kita ni. Tajuk kita Hijrah Menuju Taqwa. Dan ibu-ibu juga menjadi orang yang menghuni ahli qaryah madrasah Raudah. Raudhatul itu maksudnya taman. Raudah taman. Sebab tu disebut Raudatul Jannah, taman syurga. Taman syurga tu ni majlis-majlis ilmu yang menyebut di dalamnya ayat-ayat Allah, yang menyebut di dalamnya kalam-kalam mulia daripada Rasul kita, yang itu disebut sebagai majlis ilmu, Raudhatul Jannah.
Dan dihuni di dalamnya insya-Allah yang mudah-mudahan golongan yang bertakwa, muttaqin, iaitu orang-orang yang mim di hadapan tu adalah masdar mimi. Ya, nama dalam bahasa Arab je lah, iaitu yang membawa kepada orang yang duduk. Maksud si pelaku ataupun subjek yang berakal yang ada di dalamnya itu mempunyai takwa di dalam hati. Sebab ada orang dia ukur takwa pada baju. Sebab apa baju saya ni paling labuh lagi, paling labuh sekali di dalam di atas semua orang. Saya paling kita kata apa? Serban paling tinggi di dalam semua orang. Ada orang ukur pakai baju. Ada orang ukur takwa pakai mulut. Kan? Oh, saya paling baik cakap dengan orang lain semua tak pandai nak keluar Quran, tak pandai nak keluar hadis. Saya paling banyak keluar hadis dan Al-Quran. Jadi saya lah orang paling bertakwa. Tapi Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu dia bukan duduk pada baju kita. Takwa itu bukan duduk pada penampilan kita, bukan duduk pada perkataan kita, tetapi takwa itu dia duduk pada hati kita. So kita tak tahu orang tu tahap mana dia punya takwa. Dan mungkin pada hari ini ibu-ibu lagi banyak takwa daripada saya. Saya nak belajar pada ibu-ibu. Saya datang untuk sharing sahaja, ya, sedikit sahaja, yang mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita mulakan, ya, tahun baru kita pagi pertama lah di 1445 Hijriah ini, yang kita mana mulakan sepagi-pagi dengan majlis ilmu, yang mudah-mudahan di sanalah suatu ikatan yang akan menyelamatkan kita sepanjang tahun ini. Yang subhanallah ibu-ibu, dalam perangai ataupun kita kata teladan yang kita boleh ambil daripada ulama salafun salih, daripada malam tadi dah sibuk dah. Sibuk dengan apa? Dengan amal ibadah. Ini satu Muharram. Satu Muharram itu sebahagian pada para ulama memang dia bersengkang mata ataupun kita kata qiyam. Ada yang tidur, ada yang bangun tidur awal, ada yang tidur lambat. Kenapa? Membangunkan satu Muharram itu, awal Muharram itu untuk meraih kebaikan sepanjang tahun. Ada yang ibu-ibu dia baca surah Ayatul Kursi. Baca Ayatul Kursi 360 kali. Ini salafun salih kita buat. 360 kali, iaitu mewakili hari-hari dalam setahun ni ibu-ibu. Subhanallah. Supaya apa? Kan kita baca ayat kursi minta perlindungan kan? Minta perlindungan daripada kejahatan yang kita nampak, yang kita tak nampak. Kejahatan yang jauh ataupun dekat. Jadi dibaca awal tahun dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan tersebut sepanjang setahun. Subhanallah. Ada yang baca Quran, ya, ada yang puasa hari ini, ya, ada yang bersedekah. Dan ibu-ibu hari ini Allah bagi rezeki untuk kita hadir terus ke majlis ilmu, untuk kita memulakan tahun baru kita. Ya, tahun baru bukan sahaja tahun itu berubah, tapi yang nak dibawanya semangat hijrah. Ya, sebab kalau kita sebut tentang hijrah, yang hijrah ni kalau kita nak ke tak nak ibu-ibu, badan kita tetap berhijrah. Betul tak? Sebab sel yang kita ada, ini sel-sel pada tubuh badan kita ni, walaupun kita nak ke tak nak, sel itu akan bertukar. Adalah apa orang kata, orang medik, orang bayu semua kan, katanya kalau dalam masa 7 hari itu dia dah mula kering, ada yang kering tu dia akan bertukar dengan sel baru. Tak percaya, cuba lukakan sikit tangan. Kalau nak lah, saya buat pun boleh juga. Cuba kita tengok kalau tangan kita luka kan, lepas tu dia naik sembuh dah. Pada sehari ke sehari, itu tanda apa? Sel kita yang pada tubuh badan kita dia berubah. Kita yang hari ni umur kita 40 tahun tak sama dah jasad kita dengan umur kita 7 tahun dulu. Nak ataupun tak nak, jasad kita akan berubah. Iaitu apa? Berpindah. Hajara. Kalimah hijrah asal dari perkataan hajara, iaitu berpindah. Dia akan berubah. Dia akan yang lama meninggalkan kita, kita akan ada sel baru. Nak ataupun tidak ibu-ibu, hari, minggu dan tahun itu akan meninggalkan kita. 1444 Hijriah. Tak akan pernah akan datang dalam hidup kita semula. Tak akan pernah.
Hari yang sudah berlalu akan terus berlalu. Kita nak ataupun tidak, hari itu akan berganti. Itulah maksudnya hijrah dari sudut apa? Masa itu akan kita berhijrah setiap hari. Setiap hari adalah hari yang baru. Setiap hari adalah minggu yang baru. Setiap hari adalah mungkin tahun yang baru. Tapi adakah semangat hijrah kita masih ditakuk lama? Itu persoalannya. Sebab tu ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, ayah-ayah yang saya kasihi, subhanallah, Sayyidina Abu Bakar memilih hijrah untuk menjadi mercu kepada perubahan ataupun kiraan takwim hijrah. Takwim Islam lah kita sebut Dia ada dua takwim kita ni. Satu takwim Masihi. Takwim Masihi bulan 1 apa ibu-ibu? Muharram, tersilap pula tu. Muharram tu bukan Masihi. Yang Masihi yang apa? Januari. Januari. Kalau hujung tahun Masihi, Disember. Kalau awal tahun Hijri, Muharram. Akhir tahun Hijri, Zulhijjah. So dua-dua tu dia adalah suatu perkara yang ada persamaannya tapi banyak perbezaannya. Persamaannya apa? Persamaannya kalau ibu-ibu tengok surah Yunus ayat 5. Boleh kita buka? Boleh. Siapa yang ada telefon boleh buka juga. Telefon surah Yunus ayat 5. Saya cari dahulu buka surah berapa, nanti kita boleh terus buka. Ini persamaannya, tidak ada perbezaan dari sudut masa. Itu semua adalah makhluk Allah dan Allah lah yang mengatur segalanya. Surah Yunus 208. Boleh buka kalau ada mushaf, muka surat 208 ayat 5. Dekat muka surat 208. Okey? Ayatnya berbunyi, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل ayat liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dialah, ini Allah. Huwa di situ merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah. Allazi, iaitu apa dia sifat Allah? Apa dia perbuatan Allah? Allah yang menjalankan ataupun yang menjadikan asyamsa, iaitu matahari, sun. Okey? Matahari itu bersinar. Matahari itu terang benderang. Diya. Wal qamar, iaitu the moon. Bulan, ibu-ibu. Bulan itu sebagai cahaya. Betul tak? Sebab cahaya ini dia boleh dipantulkan. Kalau kita ambil torchlight, lepas tu kita letak depan tu cermin. Cahaya ni satu sifatnya bergerak lurus. Dan yang kedua, cahaya ni dia boleh dipantulkan. Ingatlah dulu masa belajar sains. Ibu-ibu belajar sains tak dulu? Dia belajar apa nama ilmu dia? Kalau dulu sains, ilmu alam. Sejarah. Ilmu sejarah. Sains juga ke? Ada yang geografi tu dipanggil ilmu alam geografi. Kalau sains tu sains lah Jadi kalau belajar sains, kita belajar sifat-sifat cahaya. Dan itulah dia disebut, subhanallah, Allah memberikan nama qamar ataupun bulan itu sebagai suatu yang mengeluarkan cahaya, yang akhirnya cahaya itulah terpantul ke bumi. So bumi yang mana menghadap ke bulan, dia jadi siang pula. Memanglah terang, tapi dia bukan terang macam siang tu, bukan terang macam matahari. Bila bumi itu menghadap ke bulan, dia jadi malam. Dah adik gitu. Hebat tengok. Betul-betul dia belajar sains. Dapat A kan? TP 6 dia dapat. Tahap 6, masya-Allah. Yang mana yang menghadap ke bulan, tengoklah bulan tu. Sebab tu Allah jadikan apa? Wa qaddarahu manazila. Pada keadaan bulan itu tu, nanti dia akan ada dia punya peringkat-peringkat bulan. Kalau yang menghadap ke bulan tadi tu, waktu tu anak bulan baru nak keluar. Jadi tak berapa nak terang lah. Gelap je macam tu.
Ataupun di hujung kan, dah bulan dah hilang semua, masa tu gelap. Kalau kita jalan kat luar pun, kalau apa orang kata-kata, tak nampak lah dia punya terang tu, tak nampak. Tapi bila nanti dia jadi bulan sabit, dah nampak sikit. Dah lepas pada bulan sabit, dia jadi bulan separa, ibu-ibu. Separuh dah. Lepas pada dia jadi bulan separa, makin lama dia makin besar, dia jadi bulan purnama. Ini tak lupa sebab ada lagu Piramli. Macam mana lagu dia? Bunyi sikit. Kalau saya nyanyi salah lirik dia habis semua. Ibu-ibu yang tahu kan, lagu Piramli bulan purnama. Maksud kata terang. Maksud kata penuh bulan tersebut. Lepas tu dia jadi makin kecil balik. Dia nak jadi hujung balik. Maksudnya itu adalah peringkat bulan. Allah sebut wa qaddarahu manazilah. Baik. Untuk apa Allah jadikan dua subjek tadi, dua makhluk Allah ini, matahari dan juga bulan? Ibu-ibu, kalau kita baca Quran, kita cuba hijrah, ibu-ibu, cara kita baca Quran. Kalau dulu kita baca Quran kan laju je kan. Nak pergi mana laju? Nak khatam cepat. Jadi boleh, saya cadang kita ada satu Quran yang untuk kita khatam lah. Yang ni laju kita baca. Kita ambil lagi satu Quran. Quran kan banyak kat rumah kita. Letak satu Quran tu, itu untuk Quran tadabbur. Quran tadabbur ni kita baca, kita tak ada kejar nak khatam, tapi kejar apa yang kita baca tu nak cuba faham dia punya maksud dia. Jadi kita perlahan sikit, dah baca tu, kejap tengok dia punya terjemahan. Alhamdulillah. Kalau bahasa Arab saja ataupun Quran dalam bahasa Arab saja mungkin kita tak faham apa kan. Atau ada terjemahan. Kadang-kadang ada Quran yang ada dia punya tafsir mawdu'i, yang ada dia tulis sikit-sikit ke atas kan. Contohlah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu membantu kita tu untuk kita tadabbur Quran. Jadi boleh ibu-ibu, ni dah hijrah juga ni. Hijrah kita di dalam baca Quran dah satu, tapi kita nak upgrade kita baca Quran. Hijrah. Kalau kita tak ada niat dan kata azam, memang tak buat lah kalau tak ada niat. Tapi kita niat, tanam azam, dan kita letak strategi. Tengok Nabi hijrah macam mana ibu. Nabi hijrah kan penuh strategi kan. Memanglah betul Allah ada, tapi Nabi letak strategi. Subhanallah. Nabi letak siapa yang tunjuk jalan, siapa yang jadi pengintip kepada kafir Quraisy, semua Nabi atur. Belajar daripada hijrah Nabi. Walaupun nak buat benda yang betul, tapi mesti dengan perancangan yang cantik. So saya nak ajak ibu-ibu, dalam Quran kita, hubungan kita dengan Quran, bagaimana kita nak buat, kita nak upgrade tahun ni, supaya dalam kita membaca Quran, kita dapat mentadabbur, iaitu kita dapat berhenti sekejap selepas kita membaca ayat dan tengok kepada terjemahan untuk kita mengambil maksudnya. Baik, pada ayat sini kita nak tengok ibu-ibu dua makhluk Allah yang Allah jadikan. Ja'ala asy-syamsa wal qamar. Okey? Yang Allah jadikan matahari dan juga bulan. Apa tujuan Allah jadikan matahari dan bulan dalam ayat ini? Rasa-rasanya lah. Saya dah baca belum ni terjemahan? Belum saya bagi habis baca dululah, baru ibu-ibu teka ya. Saya habiskan baca. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah yang menempatkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian, melainkan dengan yang benar, menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang-orang yang mengetahui. Okey, itu terjemahannya. Dapat tak daripada terjemahan ibu-ibu apa tujuan Allah jadikan matahari dan bulan? Apa tujuannya? Untuk kita. Dia mula-mula dia tak boleh nak tangkap saya. Lagi sekali, apa tujuannya? Untuk menerangi. Okey, satu juga, itu pun betul juga. Sebabnya apa tadi? Yang dia bersinar-sinar. Lepas tu bulan tadi bercahaya. Okey, lagi? Kalau tujuan, dia mesti ada perkataan yang Allah kata untuk dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arabnya, lam ibu-ibu.
lita'lamu. Li itu, lam tu adalah untuk itu adalah tujuan Allah menciptakan matahari dan juga bulan untuk kamu mengetahui bilangan tahun. Subhanallah. Dan peredaran masa. Maksudnya apa? Basic thing yang kita hidup hari ni, mata terbuka tertutup, terbuka tertutup, kelap klik kan, tukar hari, sebelum hari pagi petang, dah pagi petang hari, dah hari minggu, dah minggu tahun, dah tahun dekad, dah dekad abad. Subhanallah. Ibu-ibu, itu semua berasaskan kepada kejadian matahari, bulan dan bumi. Ni kalau adik-adik mungkin dipahamlah kot, ya, adik-adik tahu kan siapa yang berpusing dekat siapa? Bulan pusing kat bumi ke bumi pusing kat bulan? Bulan pusing kat bumi. Okey. Bulan dan bumi berpusing kat matahari ke atau matahari yang pusing kat bulan dengan bumi? Bulan dan bumi yang berpusing dekat matahari. Nah, ini pendapatnya lah yang mengikut kajian dan beberapa ayat. Itulah yang kita keluarkan dan itulah yang kita fahami. Wallahu ta'ala alam, betul ataupun tidak hanya Allah yang Maha tahulah. Tapi itu perkiraannya. Baik. Jadi ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, jam yang kita ada, sekecil lagi pada jam, minit yang kita lalui ataupun saat yang kita lalui itu tidak akan berlaku kalau bumi tadi tidak berputar di atas paksinya. Bumi kita berputar. Rasa vertigo ke? Ada rasa pening tak? Tak ada rasa kan? Hebat Allah. Bumi berputar tapi kita tak rasa. Relax je. Yang vertigo tu tadi kita punya yang dia tak betul, bukannya bumi tak betul kan? So relax, kita boleh jalan, relax. Tapi bumi ni berputar. Bila bumi berputar, barulah berlaku yang menghadap matahari jadi siang, yang membelakangkan matahari jadi malam, maka terhasillah masa. Nampak tak? Lita'alamu adadas sinina wal hisab. Iaitu nak tahu masa tu macam mana. Itu dia asasnya, ada bumi yang berputar dan bulan yang mengelilingi bumi. Bila satu pusingan bulan mengelilingi bumi, maka jadilah satu bulan. Bila bulan mengelilingi bumi 12 kali, yang dia berputar sekali, 2 kali, dia putar, kita kata putar bulan kepada bumi, dan bulan dan bumi tadi berputar di sekeliling matahari, maka jadilah 1 tahun. Yang mana 1 tahun ini dikira sebagai tahun qamariyah. Ataupun tahun takwim hijrah ni. Dia sebab itu takwim hijrah lebih pendek daripada takwim Masihi. Yang Masihi tadi ialah putaran bumi mengelilingi matahari, maka jadilah 1 tahun Masihi. Yang 360 hari tu, yang lebih Januari, Februari, Mac, April lah, yang lebih panjang daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Okay? So nampak ibu-ibu ya? Ustazah ni semua ceramah agama, dia pergi ceramah sains pula. Sebab apa? Sebab Quran ajar kita semua. Semua ilmu sumbernya Quran. Hatta ilmu apa? Teknologi. Ilmu teknologi, ilmu matematik, ilmu astronomi ni, ilmu astronomi ni. Ya? Kita ingatkan astronomi tu NASA je yang buat kajian. Rupanya NASA buat cakap je tapi tak jadi-jadi pun kan. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, inilah dia hijrah. Ya, segalanya atas apa? Allah sebut di hujung tu, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Iaitu apa yang Allah jadikan dia itu bukan hanya cerita-cerita dongeng. Allah cerita tentang matahari, Allah cerita tentang bulan, Allah cerita tentang tahun. Dia bukan satu cerita dongeng, kerana dia adalah satu yang benar. Al-haq. Iaitu suatu perkara yang reality. Suatu perkara yang ada, tapi mungkin kamu tak tahu sampai ataupun tidak.
Kamu tak tahu kamu nampak ataupun tidak, tapi itulah yang ada, al-haq yang ada, Allah bagi tahu kepada kita. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah terangkan ayat-ayat tadi satu persatu. Untuk siapa? Kita tengok sikit, liqaumin siapa? Ya'lamun. Untuk mereka yang mengetahui. So di sini pembeza. Ada orang yang nak duduk terus di dalam keadaan tidak tahu, ibu-ibu. Dia tidak pernah ingin tahu pun ayat apa yang Allah nak bagi tahu. Dia tak pernah pun nak masuk ke dalam daripada untuk memahami dan melihat kepada ayat Allah. Sehingga ayat tadi hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Pahala dapat. Orang baca Quran, satu huruf pun dapat 10 pahala. Subhanallah. Itu baca bila tu? Tu baca saja. Kalau orang tu baca Quran dalam keadaan berwuduk, dia dapat lebih banyak lagi pada itu. Sebab tu untung kalau orang baca Quran, baca dalam keadaan penuh dengan adab kan? Kita wuduk, menghadap kiblat, ya, kita baca di tempat yang bersih. Sebab kalau orang-orang yang menghafal sebagainya, ataupun kita kadang-kadang tengah masak pun boleh baca kan surah Al-Ikhlas semua, tapi kurang sikit berbanding dengan orang yang berwuduk baca. Apatah lagi kalau orang itu dalam solat. Dalam solat dia baca Quran. Contoh lepas surah Al-Fatihah kita baca apa? Biasa baca apa ibu-ibu? Inna a'tayna lah. Boleh pendek kan? Ataupun 3 kul kan? Itu boleh pendek lah. Boleh lah, tak ada masalah ibu-ibu. Itu pun ayat Quran, subhanallah. Tapi pahalanya maksimum. 1 huruf 100 markah. Sebab tu yang paling baik ibu-ibu ialah kita memperbanyakkan membaca Quran dalam salat. Nampak tak? Memperbanyakkan baca Quran dalam salat, kerana pahala yang dalam salat tu masya-Allah lebih tinggi berbanding dengan pahala kita baca Quran dalam keadaan biasa. Tapi kita nak apa? Lebih lagi. Kita nak amal apa yang Allah suruh. Betul tak? Kita nak faham. Lepas faham baru kita boleh beramal. Jadi kita nak jadi orang yang apa? Ya'lamun. Liqaumin ya'lamun. Tak kaum yang nak tahu, nak ilmu. Maka dia memperhatikan apakah ayat-ayat Allah. Dan sana dia boleh melihat apa bila bertukar hari, ya, masuknya pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita baca dalam maksurat. Apa maksudnya tu? Berpagi-pagian aku di dalam kerajaan Allah. Sebab apa? Sebab masa awal tahun hari itu kita dah tadabbur dah tentang masa. Yang mana kita tahu masa yang terdiri daripada hari, yang mana hari itu terdiri daripada siang dan malam itu terhasil dengan putarannya matahari, putarannya bumi, putarannya bulan. Dengan apa? Dengan kekuasaan Allah, dengan kerajaan Allah. Kita masuk pagi asbahna, kita masuk petang amsayna wa amsa mulku lillah. Kita masuk berpetang-petangan kita dengan apa? Dengan kerajaan Allah. Sebab kita tahu bukan aku seorang yang masuk, tapi satu alam sedang bergerak untuk menjadikan masa itu berjalan. Subhanallah. Kalau orang boleh rasa keinsafan ini pada setiap pagi dan petang, lalu membacakan ayat-ayat yang membesarkan Allah, ibu-ibu saya nak tanya, orang yang macam ni disempat tak jadi orang yang sesat? Tak sempat itu ibu. Hari ni saya baru tengok pagi tadi isu yang sangat hangat tentang kumpulan Sihab. Pernah perasan berita ni? Saya tak pasti lagi Jakim dah buat ke belum. Tak tahulah PM kita dah tahu ke belum pasal Sihab. Apa dia punya cerita ni? Dia ajaran sesat di Johor dah. Sebab saya orang Johor. Di Johor dah isytiharkan dah ini ajaran sesat. Dia kata Nabi Muhammad tu Allah. Dan banyak pula tu video-video yang dia guna Facebook, lepas tu guna macam-macam, ibu-ibu tangkap video satu keluarga mak ayah, anak lelaki, anak perempuan buat pernyataan, kami semua mengaku bahawa Allah itu, Nabi Muhammad itu Allah. Sebenarnya Nabi Muhammad itu dia
Dia tidak ada jisim, dia tidak ada jirim. Kau apalah punya. Cakap dia tu macam betul. Kan? Tapi salah sebenarnya. Tu yang ramai orang terpengaruh. Ya? Jadi, hari ini ibu-ibu, zaman hari ini sangat mencabar sebab kita ada dunia tanpa sempadan. Everybody can share. Kalau A share, everybody can fly. Jadi ada Google, everybody can share. Walaupun yang dia share tu salah, tapi dia share. Dia boleh publish apa-apa. Dia boleh bercakap, kebebasan untuk bersuara itu. Akhirnya kita kadang-kadang terpedaya. Akhirnya kita macam betul je kan? Jadi kita pun ikut, na'udzubillah min zalik. Jadi ibu-ibu pegang Quran, pegang hadis, InsyaAllah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Selagi kita berpegang dengan Quran dan hadis, walaupun datang depan kita itu dajjal ibu-ibu, InsyaAllah kita selamat. Tapi kalau Quran kita pegang, orang kata loose. Quran baca bila? Baca waktu orang mati, bacalah Quran. Baru nak pegang Yasin tu kan, tergedek-gedek mengeja. Sebab apa? Sebab jarang pegang Quran. Waktu nak baca ni ada marhaban, barulah selawat. Kalau tak selawat. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, kalau kita pegang kuat-kuat Al-Quran dan hadis, insya-Allah kita boleh selamat. Walaupun cabaran pada hari ini sangat-sangat luar biasa. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit tadabbur daripada surah Yunus ayat 5 yang saya nak bawa ibu-ibu. Jom kita sama-sama cari ilmu untuk kita memahami ayat Al-Quranul Karim. Apa ayat yang kita baca, kita cuba untuk fahami. Ada banyak kaedah di luar sana. Antaranya kami berikan juga ibu-ibu satu kaedah mudah. Contohlah kita ni orangnya bukan belajar agama pun, bukan ustaz pun, tapi teringin nak tadabbur Al-Quran. Kami ada bawa satu buku, buku Easy Tadabbur. Nama pun easy, mudah-mudah saja. Ayat mudah-mudah saja ibu-ibu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Yang bermaksud jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Boleh tadabbur tak? Boleh. So apa nampak perkara itu bahaya, tinggalkan. Kalau nampak perkara itu mudarat, tinggalkan. Jadi kita boleh tadabbur, kita ambil ayat mudah-mudah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Iaitu ayat Allah suruh kita jadi baik. Contoh ibu-ibu, saya boleh baca ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa tadabburnya? Berbuat baiklah. Nak suruh kita jadi orang yang jangan pernah putus asa untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita tahu kita tak baik. Kita tahu kita belum cukup baik. Kita tahu diri kita, aku ni pun lebih kurang juga kan. Tapi jangan berhenti untuk buat baik. Itu tadabburnya. Berbuat baiklah dalam semua perkara. Fitrah diri manusia adalah suka kepada yang baik. Betul tak? Ada orang suka kepada yang jahat? Tak. Tanya budak kecil. Dia kalau yang tak betul tu, dia tak tipu tau. Dia tak betul tu memang tak betul lah. Sebab apa? Dia lahir dalam keadaan fitrahnya yang suci. Dia tak boleh nak menipu. Kita dah besar ni kadang-kadang, Allah nak jaga hati dia. Sekarang dia kecil hati pula, cakap tak cantik. Padahal memang tak cantik. Kita ni dah macam-macam alasan. Tapi budak kecil tak. Kalau cakap dia, mak cantik tak? Tak cantik. Mak gemuk tak? Gemuk. Jujur betul lah aku kan. Sebab apa? Budak kecil tak pandai menipu. Fitrah dia ibu-ibu. Semua orang sebenarnya dia ada fitrah ini. Cuma beza, ada orang fitrahnya dah tercemar. Fitrahnya dah dicemari dengan dosa-dosa, akhirnya menjadikan diri dia sangat selesa dengan benda yang jahat. Sangat selesa dengan dosa. Na'udzubillah min zalik. Mari kita kembali kepada fitrah. Fitrah manusia suka kepada yang baik. Fitrah manusia dia dekat dengan perkara yang baik. Tenang apabila berbuat kebaikan. Betul tak? Lepas solat apa rasa? Allah, lega, tenang. Dalam Raudatul Muttaqin ni rasa apa? Tenang kan, tenang. Padahal tadi kat rumah yang ni kain cepat masuk mesin, nanti balik tinggal sindan, dapat matahari pula tak keluar kan. Anak cakap, cepat bangun, mak dah siap, dah sarapan, dah dekat atas meja, dah kau ambil dia atas meja. Sempat siap, bunga mulut, kaki, tangan semua naik. Sampai dekat dalam Raudatul Muttaqin, lega.
Nampak muka semua relax je kan. Sebab apa? Itu tenangnya ibu-ibu dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu, majlis yang membawa kita kepada apa? Kejap lagi saya nak bawa ibu-ibu. Kenapa kita kena raikan? Kenapa kita kena ingat ma'al hijrah? Apabila berlaku setiap tahun, kita perlu bersama. InsyaAllah kejap lagi kita nak tadabbur ayat tersebut. Saya habiskan dulu dengan fitrah itu. Fitrah yang suka kepada kebaikan, tenang kebaikan, dekat dengan kebaikan. Allah mengajarkan manusia melalui kalamul ini, iaitu apa ayat tadi? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Buatlah baik. Sebab apa? Orang yang buat baik itu dicintai Allah. Dia sudah mendapat kasih sayang Allah. Dia mendapat perhatian daripada Allah. Sebab itu dia akan selamat. Orang yang Allah bantu, orang yang Allah tengok, orang yang Allah beri perhatian, orang ini Allah tidak akan lepaskan dia untuk berlaku perkara-perkara yang menyusahkan diri dia. Walaupun dia diuji, tapi ujian dia macam adalah pelukan kasih sayang daripada Allah. Dia dapat ujian tapi dia rasa, ya Allah, alhamdulillah Allah ingatkan aku. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia rajin buat baik. Jangan pernah kita merasai, aku dah cukup baik dah, aku tak payah lagi buat baik. Itu bukan sifat orang bertakwa. Sebab hari ini kita nak bawa kepada hijrah. Hijrah menuju takwa bukan senang ibu-ibu, tapi tidak mustahil untuk kita mencari apakah sifat-sifat takwa yang akhirnya menjadikan kita orang yang bertakwa, kerana hanyalah diterima suatu amalan itu daripada orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ingat tak waktu kita kurban hari itu baru-baru ni, kita melakukan ibadah kurban. Ustaz pun datang kat surau kita, ustaz pun cerita pasal pengorbanan Qabil dan Habil. Jadi kenapa Allah terima daripada Habil, Allah tak terima daripada Qabil? Sebab Habil itu muttaqi, minal muttaqin. Tapi kenapa Allah tak terima daripada Qabil? Sebab dia orang yang tidak bertakwa. Di sana kita boleh beza. Apa perbezaan ibadah orang yang bertakwa? Apa perbezaan ibadah orang yang tidak bertakwa? Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah, ada 30 ayat lah dalam ayat ni. Semua ayat mudah-mudah, tapi kita nak bawa kita untuk memahami ayat tersebut dan seterusnya beramal dengan ayat tersebut. Hijrah menuju takwa. Di awal tahun ini, kita nak semangat hijrah itu bukan sahaja dia ada pada tahun, tapi dia ada pada orang yang ada di dalam tahun tersebut. Siapa dia? Kita. Allah panjangkan usia kita. Dan orang yang terbaik, khairukum atwalul umur. Orang di antara kalian yang paling baik ialah orang yang panjang umur dia dan baik amalannya. So bila bertambah tahun, dia dah ada satu dah tanda apa? Allah nak kebaikan. Iaitu apa? Allah nak panjangkan usia kita. Allah masukkan kita ke tahun baru, jumpakan kita ke tahun baru. Dan yang kedua lah, bagaimana kita nak mengusahakan tahun baru ini adalah tahun yang baik-baik, tahun yang elok-elok. Di awal tahun ini ibu-ibu, saya nak ajak ibu-ibu untuk kita merenung balik amalan yang kita lakukan. Kita nak melakukan amalan seperti mana amalan orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang saya kasihi, amalan orang bertakwa ni macam mana? Apa dia punya sifat ataupun khususiat, apa dia punya mazaya, keistimewaan amalan orang bertakwa hari ini ibu-ibu? Nombor 1, amalan orang bertakwa, tatkala dia melakukan kebaikan, dia tak ingat langsung. Tapi tatkala dia melakukan kesalahan, itu yang duduk di minda dia. Jadi apabila kita melakukan kebaikan, seolah-olah kita campak kebaikan tersebut dalam sungai, sungai pun bawa lari dah. Sampai kita lupa. Ada orang ni, ibu-ibu, dia taja orang pergi belajar. Dia taja orang pergi belajar. Jadi budak ni dah habis belajar, dia pun dah dapat kerja, dia pun jumpalah balik dengan orang yang sponsor dia tadi. Dia pun beritahu, dia kata, terima kasihlah penajar sebab pengajar taja saya. Sekarang ni saya dah boleh bekerja, saya dah boleh bantu pula ahli keluarga saya. Terima kasih banyak-banyak. Oh ya ke? Saya ada ni ke? Saya pun lupa dah. Ya Allah, bagusnya. Kita dah dah budak tu bila dia nak cakap terima kasih.
Kan, tak sedar diri, akulah yang basuh berak dia tadi macam tu kan. Budak ni dia dah besar lupa aku. Pada aku dulu basuh berak dia kan, memang kita macam tu kan. Patut dia cakap terima kasih kan, tak menghargai betul. Tak kata ibu-ibu susah untuk kita dapat amalan yang mana kita buat baik dan seolah-olah macam kita tak pernah buat. Ini bagus sifat ini. Tapi bila kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, yang itu kita ingat lagi, ya Allah Tuhanku, 20 tahun dulu 20 tahun dulu aku ada buat jahat kat dia tu. So teringat lagi, tak tahulah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Macam tu kita ingat dan kita sentiasa memohon keampunan daripada Allah, taubat ke atas amalan ataupun dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Sebab kita tak ada siapa pun yang boleh memastikan bahawa memang betul dosa itu sudah diterima oleh Allah taubatnya. Tak ada siapa boleh jamin. Jadi sebab itu taubat kita memerlukan taubat. Istighfar kita memerlukan istighfar lagi. Jom kita jadi orang di tahun baru ini ibu-ibu, untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita melihat amalan kita tadi, biar yang baik itu dilupai dan yang buruk itu diingati. Supaya apa? Kita sentiasa menjadi orang yang rendah jiwanya. Itulah sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang banyak sangat sumbangannya pada Islam, tapi apabila nak dekat dengan kematiannya, risau masing-masing. Risau takut Allah tak terima pun. Maksudnya apa? Punyalah ikhlas, dia amal kerana Allah sampai dia rasa 50-50. Itu takwa yang diajar oleh Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam kepada generasi sahabat yang dididik. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa. Amalan dia mesti dia bahagikan dua. Jangan dia letak semua lupa. Ya Allah ya Tuhanku, ni tangan tak berbedung namanya. Tangan tak berbedung. Harap-haraplah tak rosak ni ya. Kalau rosak carilah Ustaz Muntasir. Tak cari saya, cari suami ya. InsyaAllah. Okey, ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nombor 2. Apa dia amalan? Ciri-ciri amalan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia tidak bersandar kepada amalan dia. Dia tidak meletakkan, aku ni amal banyak ni, siap ada buku amalan. Buku catatan amalan. Dia kata malaikat tulis, aku pun nak tulis juga. Hari ni solat berapa waktu, sunat berapa kali, sedekah berapa banyak, pergi pula haji. Dekat haji, pergi dekat Masjidil Haram, tengok sebatu sembayang berapa ratus kali ganda. Pergi pula Madinatul Nabi, pergi dekat Masjidil Nabawi, tulis pula, banyak ni. Jadi dia tengok kan, dia punya amalan tu, dia rasa macam, rasa ni kalau tak masuk syurga tak logik ni. Banyak ni amalan, tak masuk syurga tak logik. Ni memang ahli syurga dah. Jadi orang ni dia overconfident. Dia bersandar kepada amalan dia. Ibu-ibu, mari kita jadi orang yang kedua ini. Jangan jadi orang yang merasai amalan kita lah yang akan menyebabkan kita ke syurga, tapi merasai la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu kalau kita zikirkan kan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia memang membawa kepada kerendahan, iaitu apa? Ya Allah, tak ada. La, tak ada. La haula, tiada daya, wala quwwata, dan tiada upaya kami. Dalam apa? Dalam dua-dua benda. Iaitu tidak ada daya kami untuk menghadapi ataupun meninggalkan maksiat yang ada di hadapan kami kalau bukan daripada Allah. Kadang-kadang kita kalau tengok orang buat maksiat, kita nampak maksiat dia ke ataupun kita nampak pemaksiat itu? Netizen.
Dia kalau nampak orang-orang ni kan, dia nampak pemaksiat, betul tak? Dia nampak orang yang buat dosa tu. Dia bukan nampak dosa tu. Jadi orang yang bertakwa, ibu-ibu, dia bila melihat satu dosa, ya Allah, kalau bukan kerana kekuatan daripadamu, daya daripadamu untuk aku ini bertahan, mungkin aku pun dah buat maksiat tu. Nampak tak hati yang dididik untuk menjadi hati yang bertakwa ini, dia sangat luar biasa. Bila dia nampak maksiat, dia bukan nampak maksiat tu, dia nampak Allah yang telah menyebabkan dia mampu untuk meninggalkan maksiat itu. Tak ada rasa aku nak buat maksiat tu. Itu dah, siapa yang bagi rasa untuk kita tidak ada teringin pun buat maksiat itu, kaki kita tidak berjalan pun ke tempat tersebut. Kalau kita duduk kat KL ni, ibu-ibu, dua-dua dia. Nak jadi baik ada tak kat KL? Ada. Inilah kota yang paling banyak majlis ilmu, pagi, petang, siang, malam, Isnin sampai ke Ahad. Inilah tempat dia. Ada juga ibu-ibu kita yang dah biasa duduk kat KL, tapi bila dah pencen nak balik kampung kan, termasuklah ayah-ayah kita juga buat rumah kat kampung. Buat kat mana? Buat dekat ujung hutan tu, buat dekat kampung. Bila duduk kampung, ya Allah, tak ada majlis ilmu, 3 bulan je boleh duduk. Lepas tu patah balik, duduk kat KL balik. Duduklah rumah kecil, tak apa. Sebab apa? Ada majlis ilmu. Subhanallah. Tolong grab ibu-ibu. Grab peluang ni. Bukan semua tempat ada macam ibu-ibu boleh hadir ke tempat-tempat yang tinggal datang bawa diri, orang bagi makan kan, orang siapkan masjid berekon, surau berekon. Kata Tuan Ramli, atas pun dah boleh guna dah. Maksudnya dah luas dah. Subhanallah. Ibu-ibu kalau ikutkan pengurusan surau dengan masjid ni, bukan mudah ini. Nak bayar elektrik ni berekon kan, nak bayar elektrik ni beribu ni. Rumah kita berantung pun kadang-kadang tak bayar kan. Ini beribu ni. Nak urus bukan senang. Ini rezeki. Jom kita jadi orang yang menghargai, meramaikan. Jadi yang perlu diimarahkan, ya, sudah ada facilities, sudah ada tempat yang cantik. Orang yang duduk di dalam taman ini ahli qaryah, jom jadi orang yang mengimarahkan. Sebab masjid ni, di kayu-kayu apa semua ni, batu-batu apa semua ni, dia kalau dia jadi rumah ke, jadi batu ke, jadi masjid ke, dia tidak ada imbalan dosa ataupun amalan. Tapi manusia ada tak? Ada. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, kalau kita nak cari yang mungkar, nak cari yang dosa, dekat Kuala Lumpur ni ada tak? Sangat banyak, betul tak? Sangat banyak. Hotel biasanya kita masuk pukul 2, lepas tu kita keluar pukul 12. Maksudnya satu hari lah. Ada hotel-hotel yang bagi masuk 2 jam 3 jam. Tu untuk apa tu 2 jam 3 jam tu? Itu hotel yang digunakan untuk, kita murahan lah dinamakan, ya, untuk apa? Untuk orang melakukan maksiat. Anak-anak kita sangat kita takut. Apps yang bawa mereka kepada lagi mudah untuk mereka melakukan, ya, zina itu semudah di hujung jari. Sangat kita takut. Apa lagi? Makanan haram di sekeliling kita, ya Allah. Yang jelas haram, yang tak berapa nak jelas haram, yang syubhah. Ada banyak sangat. Tapi kita tak teringin, betul tak? Kita tahu makanya kasui je. Kalau yang apa tu nama dia? Sushi. Apa yang Korea tu kan? Tak teringin aku kan. Padahal orang beratur kan. Tak teringin aku kan. Sebab apa? Aku takut. Kalau saya lah kan, kalau tak tahu yang benda tu halal, memang tak apalah. Kalau trend pun kita tak pergi, viral pun kita tak pergi. Tapi siapa yang bagi? Allah. Bukan tengok kepada dosa tersebut, tapi tengok Allah yang menyelamatkan kita daripada melakukan dosa tersebut. Jadi kita rasa apa? Ya Allah, betul aku tak mampu untuk memegang diri aku sendiri. Kalau bukan kerana rahmat-Mu yang melindungi aku daripada tidak mendekati dan tidak berkumpul dengan orang-orang yang melakukan maksiat ini, sehingga aku jauh daripada maksiat ini. Engkau juga yang memilih siapa di kalangan kawan yang menjadi kawan karib aku. Ibu-ibu, tak kala kita tengok
ketaatan, tatkala kita tengok kebaikan, apa yang kita tengok? Oh, aku ni hebat lah kan? Duduk seorang-seorang kadang-kadang rasa macam terbang kan? Kira aku ni kira okey lah kan? Solat penuh kan? Suami taat kan? Pakai baju memang tak pernah lah tak buka, memang tutup aurat je lah. Kita jadi takabur, jadi rasa kita tengok orang lain macam ni, I'm better than you. Ni perkataan iblis. Ana khairum min, aku lebih bagus pada kau. Ni perkataan yang membunuh. Tatkala iblis tidak boleh menghalang kita daripada melakukan kebaikan, iblis akan membisikkan kepada kita bahawa kita adalah orang baik. Tatkala kita merasa baik, itu adalah juga jarum-jarum iblis. Bila melihat kebaikan, bila melakukan amalan yang baik, melakukan ketaatan kepada Allah, mari kita bawa la haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan dengan kekuatan daripada Allah, untuk aku angkat tangan Allahu Akbar ni pun tak mampu. Kalau bukan dari Allah. Kalau bukan dari Allah, langkah kaki kita daripada rumah ke surau Raudatul Muttaqin berapa jauh? Tak jauh kan? Saya yakin semua keliling-keliling ni lah. Yang mana 100 langkah yang kita rasa tadi, alah tak jauh mana pun, boleh pergi pasar macam tu je, tak sampai, tak masuk. Jadi ini membersihkan hati kita. Kita tak rasa kita lebih baik pada orang lain. Kita tak rasa, oh saya orang masjid, saya orang surau, jadi dia punya kembang dia macam berak tu kan. Oh, sekembang-kembangnya dia macam tu kan, dia kata kemas. Ini adalah suatu sifat yang tidak ada pada orang yang bertakwa. Orang bertakwa, nombor 2 saya sebut semula, apa ciri orang yang bertakwa? Dia tidak menyandarkan amalannya di dalam diri dia, tetapi dia menyandarkan Allah yang mengizinkan dia untuk melakukan kebaikan. Rahmat Allah yang menyebabkan dia terlepas daripada maksiat dan dosa. Dia melihat kepada kuasanya Allah, bukan amalan itu sendiri yang menjadi, kita kata macam tipu daya untuk diri dia, yang tertipu dengan amalan dia. Berapa banyak wali-wali Allah yang menjadi mangsa. Ini yang ketiga, ibu-ibu. Yang ketiga, amalan orang bertakwa itu ikhlas. Amalan orang bertakwa itu sangat dijaga ikhlas dalam hati dia. Tujuan dia beramal itu sangat dia jaga. Amalan yang sama kadang-kadang berbeza di sisi Allah disebabkan apa? Ni benda yang tersirat di dalam. Sebab itu daripada hijrah ini, yang nak dibawa adalah suatu hadis Nabi SAW yang letaknya di awal hadis Arba'in Nawawiyah, iaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu amalan itu bergantung kepada niat yang ada dalam hati kita. Ya, semua orang boleh berhijrah, semua orang boleh berubah, tetapi adakah berubah dia sama dengan apa yang ada dalam hati dia? Tidak semestinya. Hari ini kita datang semua majlis ilmu, ibu-ibu, nampak kita ada semua kan tempat yang sama, di bawah bumbung yang sama, hadir dalam ustazah yang ceramah pun sama, tapi balik masing-masing bawa kantung beza-beza. Siapa yang niat dia besar tadi, masa datang tu, ya Allah, aku harap aku hari ni bolehlah mencorakkan sesuatu yang lain untuk tahun baru ni. Aku nak mulakan dengan yang baik dan mudah-mudahan kau bantu aku untuk setahun ni. Oi, balik dia bawa kantung besar, kantung pahala. Dengan apa? Niat dia. Ada orang yang datang, segan pula kalau tak datang. Cik Senah ada bagi tahu ada kuliah pagi ni. Bukan nama sebenar lah ya. Sekarang kalau tak datang, orang kata aku tak campur pula dalam masyarakat. Ada juga macam tu. Datang kerana alah, asal datang lah. Ada pula yang ketiga, saya ni nak datang, tapi memang banyak kerja kan. Ikut kerja rumah memang tak pernah habis kan. Mustahil lah kerja rumah tak habis. Nama pun rutin.
Tapi sebab senang juga kan makan nanti. Ada makan ke hari ni? Saya pun tak pasti ada makan ke? AJK ada makan ke Kak Jun? Tak ada. Tak ada makan. Oh, yang makan saya je. Oh, saya je makan. Tak apa tak tahulah kan. Maksudnya seronok lah jumpa kawan-kawan kan. Jumpa kawan seronok juga kan dapat jumpa kawan-kawan. Ikut niat masing-masing. Kalau itu yang niat kita, daripada awal tadi kita melangkah kaki keluar pada rumah, itu kita akan dapat. Tapi hijrah, orang yang bertakwa, dia cari lebih. Dia nak cari yang lebih besar, hadiah yang lebih besar. Iaitu apa? Dia buat kerana Allah, dia akan dapat balasannya daripada Allah. Dan pastinya yang lain yang kita tak niat tadi tu, jumpa kawan, ya, rasa orang mengata pula aku tak bercampur dengan masyarakat, yang lain akan dapat. Tapi bukan matlamat. Matlamat kita bila kita sebut ikhlas adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawa satu lagi kaedah yang mana yang berkaitan dengan ikhlas ini. Ibadah hanya kerana Allah. 65. Kalau nanti siapa-siapa ibu-ibu dapatkan buku ni, dia ada 30 ayat. Yang kitab ini ada ayat ke-19 pada muka surat 65. Balik boleh rujuk. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3. Surah Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis. Maksudnya, ingatlah, kepada Allah lah segala ibadat itu ditujukan. Segala ibadat yang kita lakukan, ya, sama ada ibadat itu ialah ibadat yang syarak, iaitu ibadat yang telah ditasyri'kan oleh Allah, ya, ataupun ibadah yang mana dia adalah adat tapi kita ubah niat kita, maka dia jadi ibadah. Saya bagi contoh ibadah tasyri'iyah. Ini pembahagian ibadah ada dua tadi. Ibadah tasyri'iyah macam solat memang ibadah, kita tak boleh nak ubah. Ibadah kurban, sebab ada tahun lepas kan, tahun sebelum tu ada orang dia cuba untuk mengubah ibadah kurban tu. Dia kata daripada kita buat kurban, sembelih haiwan, baik kita bagi duit beasiswa kepada budak-budak yang nak belajar. Dia cuba nak ubah. Sama je, dia kata maksudnya sama, maqasid dia sama, tapi bendanya lain. Dalam Islam, syariat tetap syariat. Kamu nak bagi duit untuk taja orang belajar, itu ibadah lain. Ini infak kamu ataupun zakat kamu. Tapi yang ini ialah ibadah kurban. Mesti yang disembelih itu adalah haiwan, ya, bukannya beasiswa. Pengorbanan itu tadi tu bergantung kepada maksud yang Allah telah tasyrikkan, iaitu daripada penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam yang difidakkan ataupun yang telah digantikan dengan kibas, ataupun seekor kambing. Hari ni kita boleh tukarlah, tak nak buat kambing boleh buat lembu, tak nak buat lembu boleh buat unta. Macam makin mahal je kan. Tapi maksudnya bahagian-bahagian lain ibu, ya. Baik, ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, ya, apabila kita apa cerita saya tadi tiba-tiba pergi kepada tasyri'iyah. Okey, ibadah tasyri'iyah adalah ibadah yang Allah telah suruh tasyrikkan. Yang kedua, ibadah yang adat asalnya tapi kita buat kerana Allah, maka dia jadi ibadah. Dia perlu adat, kemudian dia jadi ibadah. Boleh bagi contoh ibu-ibu yang ni? Contohnya apa? Dia adat tapi jadi ibadah. Contohnya apa? Makan lah. Makan ni kalau tak makan lapar pula. Kalau 3 hari tak makan, gastrik. 40 hari tak makan, mati. Kalau bernafas, setiap saat kita kena bernafas. Dan kalau lebih daripada, misalnya kata 30 minit terputus nafas, biasanya susah, dia akan blackout terus. Ada baru kejadian, ada baby, sedap susu, 40 minit terputus, memang meninggal, tak boleh nak selamatkan. Sebab nafas kita setiap minit tu sepatutnya naik turun. Baik, kalau air 3 hari lah. 3 hari kalau tak minum air, langsung mati. Tapi kalau makan 40 hari. 40 hari tak makan, langsung. Maksudnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masuk dalam hidup kita adalah ibadah.
kejap ataupun sleep, badan kita dapat segar semula. Tapi niat kita, ya Allah, aku tidur ini untuk membolehkan aku bangun esok pagi untuk menaik subuh, ya Allah. Teruskan tujuan kehidupan aku untuk menjadi khalifah di atas bumi Allah ini. Dia anak yang tak ada suami, tapi dia rezeki yang halal. Maka tidur yang 8 jam tu, ibu-ibu, subhanallah, daripada adat, daripada keperluan jasad, dia menjadi ibadah. Menjadi ibadah kepada Allah. Maka 8 jam tu adalah zikir kita, subhanallah. Lepas tu niat sangat penting. Dia adalah satu point, satu titik yang mana kalau niat kita betul, kita akan boleh bawa balik banyaklah ke kampung halaman kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isi tadabbur untuk ibadah kerana Allah ini, tujuan ibadah hanya kerana Allah, bukan kerana selainnya. Okay? Jangan buat kerana orang, jangan buat kerana harta, kerana pangkat, rugi yang tak dapat apa pun. Tapi insya-Allah kalau buat kerana Allah, mungkin dalam masa yang sama pangkat dia akan dapat, ya, dia akan dapat rezeki sebab dia kita kata menghubungkan hubungan yang baik di antara manusia, dia dapat yang lain. Perkara asas dalam agama adalah segala ibadah yang kita kerjakan hanyalah kerana Allah. Solat kita hanya kerana Allah. Solat yang dilakukan kerana untuk menjadi lebih sihat, itu tidak diterima oleh Allah. Ada satu buku, ibu-ibu, dia tulis, tajuk buku tu ialah Solat Saintifik. Siapa pernah beli? Saya baik tak beli. Pernah tengok. Solat Saintifik, buku tu tak salah. Dia cerita pasal hikmah daripada solat, yang mana dia akan dapat kebaikan pada jasad dia lah. Contohnya kalau saya pun tak tahulah dia punya kolesterol ke apa semua tu, saya tak reti sangat sebab dia bincang dari sudut saintifik solat ataupun hikmah solat untuk mendapat jasad yang sihat. Contohlah bila dia rukuk itu, kita punya oksigen tu dapat masuk ke kepala, dan dia kata, kajian kata sebab itu umat Islam yang paling kurang kanser otak. Sebab apa? Dia sujud. Okay? Dan waktu kita duduk antara dua sujud, kan kaki kita tegakkan kan. Jadi ini semua ada dia punya kebagusan dia untuk badan kita lah. Ada yang kata boleh jadi apa kita kata ubat daripada kencing manis, tapi kena dengan postur yang betul lah. Baik, saya tak buku tu. Cakap dia tapi saya tak baca sebab saya takut. Saya takut sebab niat dia kecil, ibu-ibu. Niat dia duduk. Dia duduk sangat apa? Nak tiun niat tu daripada kita salat dan kita nak sihat tu, mungkin jadi okey, aku nak baik daripada penyakit ni. Nak tanya ibu, kalau dia niat rukuk itu dia sihat, dia jadi rukuk tak? Tak jadi. Dalam buku asas ibu-ibu mazhab Syafi'i, nama dia buku Safinatun Najah, buku fiqh mazhab Syafi'i. Setiap rukun ini dia ada syarat lagi untuk mengesahkan rukun tersebut. Antaranya, kalau dia rukuk dan kemudian dia niat waktu dia rukuk itu untuk ambil barang yang jatuh, dia niat untuk ambil barang yang jatuh, rukuk dia batal. Kadang-kadang kita mengambil kan, mengambil tak apa, tapi jangan niat untuk ambil barang, maka dia tidak dikira dah dia rukuk ataupun sujud. Sedangkan rukuk dan sujud adalah rukun. Punya niat tak boleh tukar. Daripada awal sampai akhir, mestilah apa yang pergerakan yang kita lakukan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud balik dan last kali tahiyat akhir dan salam, mesti adalah niat itu kerana ibadah rukun salat. Tak boleh tukar. Tukar niat, habis. Dan saya sangat takut bila baca buku itu. Orang puasa kan? Biasa puasa, orang setimbang. Sebab apa? Banyaklah tubuh 2 kilo. Dia lupa lepas hati makan rendang hari raya, naik 4 kilo. Tapi niat dia tu ibu-ibu nak diet waktu puasa. Ya Allah. Itu bahaya sangat. Sedangkan kita puasa, hujung kita punya niat tu lillahi
Imam Syafi'i begitu punya details mengingatkan kita supaya sunat dilafazkan niat tersebut secara lafaz, sedangkan niat sebenarnya adalah hati. Tapi sunat sebab apa? Nak ingatkan aku, ya Allah, aku puasa kerana Allah, aku salat kerana Allah, aku zakat kerana Allah, aku buat kebaikan kerana Allah. Jaga. Ini adalah yang ketiga, ciri-ciri orang yang berhijrah menjadi orang yang bertakwa. Boleh kita simpulkan balik, ibu-ibu? Kita repak balik. Nombor satu tadi apa? Ciri orang yang bertakwa, ibadahnya lupa dah, belum balik lagi. Belum balik lagi dah lupa dah. Okey, boleh kongsi siapa-siapa ada nota lepas ni, boleh tulis ataupun snap lah, masuk dekat Facebook tu, tulis dah sikit dalam tu kan. Ceramah Ma'al Hijrah, Madrasah Raudatul Muttaqin. Ibu-ibu, mungkin dia orang lain boleh dapat pahala. Pada tahun depan dia tengok balik, oh, rupanya kita ni saya pada hijrah menyanyi lagu kan. Hijrah itu pengorbanan. Oh, semangat tu waktu nyanyi tu. Sebab lagu tu memang semangat ibu-ibu. Tapi kita lupa nak hijrah dalam menuju kepada takwa. Tolong kongsikan nota itu. Yang pertama, tadi ciri hijrah yang menuju takwa tadi, mesti dia lupa apa baik yang dia buat. Ingat apa dosa yang dia dah lakukan. Nombor dua, jangan dia menyandarkan amalan dia nak masuk syurga dengan amalan, tapi sandarkanlah kepada Allah yang mengizinkan dia untuk melakukan amalan tersebut, ataupun Allah yang mengizinkan dia untuk meninggalkan maksiat tersebut. Jangan bersandar pada amalan, tapi boleh bersandar pada kenangan. Itu tajuk lagu. Jangan bersandar pada amalan, tapi bersandarlah pada kenangan. Nombor tiga, orang yang bertakwa itu niat dia ikhlas. Orang yang bertakwa, amal ibadah dia solid lillahi ta'ala, solid untuk Allah. Saya ada 10, tapi saya bagi 3 je, boleh? Kalau 10 tak ingat kan, 3 tadi pun dah macam terkebir nampak kan. Tolong ibu-ibu, sama-sama kita nak berhijrah. Bukan sahaja hijrah luaran kita, kita nak berhijrah dalaman kita, hijrah keimanan kita menuju takwa. Ada sesi soal jawab ke? Kita tanya MC sikit. Ada sesi soal jawab ke? Ataupun saya open je kalau ada? Boleh ya? Ada masa berbaki untuk saya. Kita sampai pukul berapa? 12. So kita ada masa untuk kita soal jawab. Saya persilakan ibu-ibu, kalau yang malu nak tulis nota pun boleh. Nota surat laihan pas dia ke depan. Kalau tak, boleh dipersilakan untuk terus saja bertanya. Kita sama-sama kita, tak ada masalah. Sila ibu-ibu. Soalan luar daripada tajuk pun tak apa, tak ada masalah. Kalau saya mampulah menjawab. Kalau tak mampu, saya akan minta ustaz lah untuk jawab. Sila. Jadi kalau dalam masyarakat Arab bila cakap ada soalan, tahu tak dia buat macam mana? Semua kat tangan. Memang semangat nak bertanya. Orang Malaysia, ada soalan? Kalau boleh, masuk dekat bawah meja, masuk bawah tiang, semua dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Host kita nak bagi mic. Ayah-ayah pun boleh kalau nak bertanya, sila, tak ada masalah. Kalau tak ada, saya yang tanyalah. Faham belaka dah semua, InsyaAllah. Ada? Saya tengok awak tengok saya. Baik ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, ada ke macam akak kita? Okey, kita persilakan. Kenalkan nama. Macam tak keluar pula ya? Ke saya kena matikan? Sekali lagi. Okey, hero-hero. Kita panggil hero-hero teknikal.
Tes. Bismillah. Alhamdulillah. Tangan saya tak berbendung hari ini, ya Allah. Semua nak jatuh. Ada siapa tanya? Boleh orang? Saya ingat Puan nak tanya, Puan nak bagi hidup je mic tu ya. Masya Allah, teknikal kita nak bagi hidup. Okey, sila ya Allah tengok pengurusi kita yang bertanya. Tu Haji kena soalan senang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada masalah. Kalau kita lihat gejala riddah dan juga murtad sekarang ini, saya rasa berlaku berluas-luas tanpa kita sedar ataupun kita sedari. Boleh tak Ustazah mengupas sedikit tentang apakah yang dikatakan tentang gejala riddah dan murtad, dan